Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas ya. Di mana kita dah habis buku Fadilah Amal dikarang oleh Dr. Syarif Jassar. Dah bulan lepas kita sembang-sembang saja. Betul tak? Ya. Dan saya sebagaimana diminta untuk mengajar subjek yang barulah. Ya. Itulah fiqh al-muamalah ya. Bahasa Inggeris kita panggil the science of human dealing ya. Muamalah lah ya. Di mana pada kuliah yang lalu dengan sebab kita sembang-sembang, saya sentuh sikit saja ya. Secara am saja idea berkait dengan fiqh ini ya, itulah fiqh al-muamalah. Dan saya sebagaimana di tempat-tempat lain, bahkan di universiti juga, saya baca buku atau nota yang saya tulis sendiri. Saya ada dua nota sebenarnya, satu yang agak tebal, satu yang ringkas ya. Saya pakai yang ringkas ni lah ya. Yang ini nanti saya hantar PDF lah, lupa nak bagi kat ustaz. Nanti saya hantar kat ustaz. Nanti you all boleh photostate lah ya. Surau biasa dia photostate sendiri. Kemudian bolehlah letak kat surau atau masjid macam yang sebelum ini ya. Dan sebenarnya bukan fiqh muamalah saja, fiqh ibadah pun kalau saya ajar, saya pakai nota saya sendirilah ya. Di mana ia hanya nota semata-mata. Walau bagaimanapun, tuan-tuan bolehlah tulis apa-apa yang patut di sebelah-sebelah yang kosong tu. Dan saya memang ajar nota saya sebab saya nak hurai sendiri. Kita kata nota yang compact lah. Dia nota saja, tak ada huraian apa-apa ya. Tapi boleh faham lah, boleh faham. Dan saya guna bahasa saya sendirilah ya. Baik, nanti saya bagi nota itu. Kemudian tuan-tuan boleh photostate lah ya, insya-Allah taala. Baik, jadi fiqh muamalah ni sebenarnya ia bukan fiqh yang baru ya. Ia sudah ada dalam buku-buku fiqh yang dikarang oleh ulama silam. Cuma mungkin pendedahan kita agak kurang. Hatta ada di masjid surau yang tak ada subjek fiqh muamalah, tak ada ya. Kalau ada pun sikit sangat. Di mana sebahagian daripada mereka ataupun sebahagian besar daripada masjid surau ni dia lebih kepada ilmu-ilmu yang bersifat tauhid ya, ibadah ya, tasawuf ya. Kalau muamalah yang menjurus kepada muamalah harta atau kewangan, saya rasa jarang ada. Kalau ada, alhamdulillah ya. Walaupun muamalah ni bidang dia besar, nanti saya akan huraikan ya. Baik, jadi nota ni tuan-tuan, ia hanya memuatkan 15 bab sahaja ya. It consists only 15 chapters. Ia hanya memuatkan 15 tajuk saja yang saya notakan ya. Kalau buku nota saya satu lagi banyak, about 50 chapters, 50 chapters ya. Pasal dia merangkumi ke semua hak ehwal muamalah, termasuk benda-benda yang bukan kata tak penting, tapi hari ni sudah tidak dibincangkan lagi. Hak ada dalam fiqh muamalah tu saya muatkan belaka lah, sebab ia ringkasan kepada fiqh muamalah klasik. Fiqh muamalah ni dia ada dua, satu yang klasik, satu yang contemporary, yang moden lah ya. Apa beza ustaz? Sebenarnya tidak ada beza, secara umumnya sama saja. Sama ada fiqh muamalah yang klasik, yang lama kan,
Tuan-tuan belajar fiqh muamalah, buku-buku Jawi lama ke, ada kot, mana tahu kan. Dia mesti ada lah belakang-belakang tu bab muamalah kan. Ataupun buku-buku mazhab Syafi'i yang terkenal lah, macam tuan-tuan belajar buku apa-apalah ya, saya nak bagi contoh pun banyak juga. Sebab saya tak dapatilah dalam di Pentahawam ni buku-buku itu dipelajari. Tapi kalau yang klasik tu dia tak ada beza dengan yang moden, tak ada beza. Secara umumnya dia sama, ya. Bila ia melibatkan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang ada, kerana kesemuanya akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, ya, sama saja. Habis itu yang beza kat mana? Yang membezakannya ialah perkara-perkara yang furu'. Di mana sebahagian besar perkara furu' yang ada dalam buku klasik tidak ada pada hari ini. Lepas tu dia sudah tidak relevan lagi. Kalau ada pun sikit sangat lah. Berbeza dengan hari ini, banyak perkara-perkara baru yang tidak ada of course dalam buku-buku klasik. Jadi yang membezakannya ialah perkara-perkara furu' ataupun peramalan-peramalan hak kita buat hari ni, ya hak tu lah hak orang kata hak tidak fundamental lah. Tapi kalau hak fundamental, hak asas tu dia sama saja, ya. Contoh kalau kita belajar bab syarat jual beli, rukun jual beli, ya, sama saja, dia tidak ada beza. Tapi kalau ia melibatkan pengamalan jual beli, dia ada sikit sebanyak beza. Situ saja, ya, moden dengan klasiknya. Jadi kita akan sentuh of course lah prinsip-prinsip yang berkait dengan muamalah, sama saja klasik dan kontemporer. Kemudian mungkin bila kita bincang tentang pendekatan jual beli pada hari ini, mekanisme yang digunakan, of course lah ada sikit sebanyak perbezaan, ya, of course lah, ya. Sebab sebenarnya dalam Quran dan hadis Nabi ada prinsip muamalah. Adapun pendetilan dia tidak ada, ya. Sebab itu antara ulama besar dalam fiqh, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, saya suka teks yang beliau sebut dalam bukunya Al-Mughni dalam Fiqhul Muamalah. Apa dia kata? Bila mana beliau menghuraikan tentang pensyariatan jual beli, dia buat marilah ayat Quran, umpama dalam surah Al-Baqarah ayat 275, kata Allah wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu ayat dia, ya. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka beliau pun berkata, innallaha abahal bai' wa lam yubayyin kaifiyatahu wa yajibu ar-ruju'u ila al-urfi atau kama qala, ya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan jual beli, menghalalkan. Ialah pasal jual beli tidak hanya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi telah berlaku sejak dulu lagi. Kok zaman Nabi Adam dulu pun dah ada. Ialah macam mana Nabi ataupun orang yang terawal zaman-zaman kuno dulu kan, macam mana mereka dapatkan harta orang lain kalau tidak melalui jual beli. Mereka tukar barang lah ustaz, kan. Aku ada baldi, engkau ada cangkul, aku bagi baldi engkau kat engkau, aku ambil cangkul kau kat aku. Jual belilah tu. Kerana asas kepada jual beli ialah pertukaran. Definisi jual beli pun pertukaran, mubadalatu mal bimal. Bila kita tukar harta dengan harta, itulah jual beli. Jadi kalau tukar barang tu dia panggil barter system. Sekarang pun ada orang buat juga tuan. Sepupu isteri saya dengan geng-geng dia tukar kereta macam tu je. Kan, dia ada wira, dia tukar dengan kereta kawan dia perdana. Kau ambil wira aku ambil perdana kau. Orang muda kan, main tukar-tukar je. Asal saya balik je tengok dia pakai kereta lain. Asal saya balik je saya tengok dia pakai kereta lain. Rupanya dia tukar dengan geng-geng dia. Dulu-dulu dia ada tukar-tukar kereta buat drift ni, pasal dia main drift. Hok tarik tayar belakang ni, saya tengok asyik tukar kereta je. Bila saya tanya, dia kata dia tukar dengan member suka sama suka saja. Itu satu sistem jual beli juga.
Bila ada pertukaran, itu jual beli. Ya. Walaupun tuan-tuan panggil tukar, tuan pergi ke money changer, tuan-tuan pergi, tuan-tuan nak pergi US, lagi makan angin lah, tuan-tuan pakai duit ringgit kat sana, siapa nak ambil? Betul tak? Apa tuan-tuan buat? Tak kisahlah US ke, nak pergi Mekah ke, hatta nak pergi Indonesia pun. Tapi dulu kalau Indonesia, duit Malaysia dia ambil, sekarang tak ambil, pasal duit Malaysia jatuh kan. Dulu kalau kat Thailand, duit Malaysia dia ambil, sekarang tak ambil. Tak tahulah, kot saya pun dah lama tak pergi, tapi berita saya dapat lah, ya. Dulu-dulu kalau sempadan tu, saya orang sempadan, kalau kat sempadan tu kita beli barang pakai duit Malaysia je. Mungkin kat belah-belah atas tu tak diterima lah, tapi kalau belah-belah sempadan pakai duit Malaysia je. Tapi sekarang duit Malaysia pun dia tak nak, kena tukar dulu baru boleh beli barang depo. Katanya duit kita lagi rendah daripada duit depo, tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Jadi apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan pun pergilah ke money changer. The store ni ada money changer kan, ground floor, pergi tukarlah. Ya. Mungkin tuan-tuan tukar RM1,000, tak cukup sikit. Sekarang ni berapa? $1 RM4.5. 49 lah. Tukar 1,000, berapa sen dapat? Tukar lebih sikit. Jadi tuan-tuan tukar, tuan-tuan bagi kepada teller money changer tu duit Malaysia, tuan-tuan ambil duit US. Itu adalah jual beli, walaupun hanya pertukaran. Kerana asal jual beli adalah pertukaran, dia panggil mubadalah, exchange, tukar. Kau bagi barang aku bagi, kau bagi barang kau, aku bagi barang aku. Itu asal kepada jual beli. Asal tukar saja harta, maka dia dipanggil sebagai jual beli, ya. Hatta tuan-tuan beli pakai duit pun nanti haji, jual beli juga, tukar juga tu. Tuan-tuan bagi duit, tuan-tuan ambil barang, tukar kan. Jadi asal kepada jual beli ialah pertukaran. Jadi zaman dulu, of course lah, macam mana mereka nak dapat barang orang lain kalau tidak melalui pertukaran, ya. Orang panggil mubadalah, ya. Inggeris panggil exchange, kita tukar, ya. Kau ambil barang aku ambil barang kau. Duit tu kira barang lah. Duit tu, yalah, walaupun ulama khilaf juga, duit ni kira barang ke tidak, tapi kita secara senang kata barang lah, ya. Jadi zaman dulu macam mana? Dia tukar lah. Cuma dulu dia panggil, mungkinlah awal-awal dulu duit tak ada lagi kan. Jadi dia pakai barang sama barang lah, betul-betul barang sama barang. Kita panggil barter system. Dalam istilah fiqh kita panggil fiqhul muqayyadah, bai'ul muqayyadah, jual beli barang dengan barang. Jadi telah berlaku. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan boleh buka surah Al-Kahfi, tengah-tengah tu ayat ke berapa, ya. Mereka bangun tidur kan, nak makan lapar, bagi duit. Masa tu dah ada duit lah, duit darham, bagi duit, member pun pergi beli. Betul tak? Jadi ia satu perkara yang sudah dilakukan sejak awal lah. Kerana manusia sentiasa berhajat kepada barang orang lain. Kita tidak memiliki semua benda, oleh demikian kita perlu kepada barang orang lain, maka jual beli perlu berlaku, dan dia telah pun berlaku. That's why kata Al-Imam Ibn Qudamah, Allah Ta'ala telah mengharuskan jual beli kerana manusia tidak boleh lari daripadanya. Tapi Allah Ta'ala tidak menjelaskan tata caranya. Tak ada cara jual beli dalam Quran. Kok ada Allah Ta'ala sebut jual beli, banyak ada ayat Quran kan. Nanti kita akan sebutlah satu persatu bila kita lalu bab-bab yang berkenaan. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah menyebut tentang cara caranya. Innallaha abahal bai' wa lam yubayyin kaifiyatahu fawajaba ruju'uhu ila al-urfi. Allah Ta'ala telah mengharuskan jual beli dalam braket kerana ia ada proses yang telah berlaku sejak dahulu lagi dan memang suatu keperluan kepada manusia, dan Islam tak pernah halang keperluan manusia. As long as ia tidak menyalahi syarak, maka ia dibenarkan, ya. Tapi Allah Ta'ala tidak menjelaskan tata caranya, maka ia boleh dilakukan dan ia mesti kembali kepada uruf. Uruf ni makna adat kebiasaan. Zaman dulu orang beli cara muqayyadah, mungkin barter system, barang dengan barang, ya. Tapi hari ni
kaedah dan mekanismenya, cara-caranya telah banyak sekali. Macam-macam dipanggil sort of sales, jenis-jenis jual beli sekarang macam-macam, ya. Sehingga kita lihat pemain-pemain, marah pula sebut pemain-pemain, tapi kita mesti sebut pemain-pemain je, pemain-pemain muamalah. Kita boleh sebutlah ahli-ahli muamalah yang ada hari ni, sentiasa bersungguh-sungguh membincangkan sesuatu isu bila ia timbul, dan mereka mengkaji adakah ia menyalahi syarak ataupun tidak. Asal timbul saja, sebab sentiasa ada kan. Jadi dia timbul je dia bincang, timbul je dia bincang, macam-macam lah, banyak tuan, tidak terkira banyaknya. Baik, Haji nak tanya apa tadi? Kenapa? Tak faham macam mana dia bagi macam mana? Bayar lebih. Itu dia punya fee kot. Dia punya fee. Fee tak apa, fee tu dia punya servis dia. Kita kena tanya lah. Patut dia kena jelaskan. Kadar tukaran dia mesti kadar tukaran yang genuine. Cuma dia charge lebih tu, dia ambil fee dia. Dia ada kadar servis yang dia lakukan. Cuma kadang-kadang dia malah nak cakap banyak. Alah, macam di bank pun sama juga. Sebenarnya bila kita buat apa-apa transaksi atau kita nak mohon apa-apa produk, dia kena explain kepada kita one by one. Kita nak minta kad kredit pergi bank Islam, saya nak mohon kad kredit ni. Okey, dia pun bagi borang, kita pun isi borang. Apa yang saya nak kena ada? Cik bagi payslip, cik bagi itu, cik bagi ini. Kita pun bagi. Kan? Next week lulus, dia pun bagilah kad kredit tu kat kita. Tak kat apa pun, kita ambil balik. Ataupun dia kata, kad kredit encik dah diluluskan, within 1 week pusat kad kredit akan post kad berkenaan kepada encik. Jadi encik bila dah dapat kad tu, encik call, encik aktifkan, kan? Tapi dia tidak jelaskan macam mana proses kad itu dilakukan, sehingga ia telah, orang kata apa, tak menyalahi syarak lah, ataupun dia tidak, dia berbeza dengan konvensional. Kad bank Islam ni dia buat macam mana tu, kad hutang ni. Lepas ni kita guna, kita nak kena bayar lebih kan. Dia sistem tu dia pakai macam mana, dia tak jelas kat kita. Maybe kalau tuan-tuan tanya, saya nak tanya lah, saya ni ambil kad kredit bank Islam ni, Islam lah kan. Islam lah dia kata. Apa beza kalau saya ambil konvensional? Baru dia explain. Kalau tuan-tuan tak tanya, biasa dia tak explain. Sepatut dia kena explain lah. Tapi kalau tuan-tuan tak tanya, biasa dia tak explain. Sama lah kes ni pun. Kadang-kadang charge yang dia gunakan tu, dia tak explain. Dia cuma tuan-tuan bagi duit, dia pun bagi berapa-berapa yang tuan-tuan kena, itu dia tak cerita lah. Hak ni hak rate yang tuan-tuan dapat, hak lebih ni dia punya charge. Patut dia kena bagi tahulah. Kerana urusan ni selain daripada sebab duit ni dia ada riba di situ, dia kena jelaskan lah. Dan of course lah, apa-apa urusan pun muamalah ni dia kena clear. Kalau dia tak clear, jadi macam haji lah. Pasal dia charge aku lebih lah, kan? Sebenarnya asalnya okey, tapi ada ketidakjelasan di situ. Saya nak kata wajib ke dia nak kena beritahu? Wallah ta'ala alam, setahu saya dia mesti beritahu. Cah-cah dikenakan, tapi itu bukan lebihan yang kita panggil macam riba lah ada. Kalau dia ambil lebih betul-betul, itu boleh jadi riba, dia ambil lebihan. Tapi biasanya itu subis saja dia punya charge. Tanya dia. Ya je.
Okay. In exchange of that US dollar. Dalam ni dia punya fee tu, fee kadar dia tak silap saya hanya 0.1%. Dia punya fee. Dia ada kadar dia tu lah. Tapi dia dah charge lebih. Oh, tu nak kena tanya dia lah. Dia Ah, ah. ada juga dalam Hmm. forex kan. Forex. In exchange of forex. Dia bukan kadar dia hukumnya adalah haram. Forex apa tu? Forex trading. Ya. You pay ambil mana wang. Aha. Jalan mana wang. Kita beli US, kita simpan, bila dia naik. Tu forex trading. Tu forex trading ah. Yes. Kenapa? Sama dengan forex trading. Dia kalau kita tengok kembali kan. Dia macam sama, tapi dia tak sama. Dia fee. Cerita dia, hak dia charge tu adalah fee. Dan mungkin satu money changer pada satu money changer lain dia tidak sama. Haji tak boleh samakan dengan forex trading tu. Yang dia kenakan lebihan tu, itu lain. Forex trading ni dia ada isu banyak, isu syariah yang lain. Forex exchange ala kullah dia harus. Cuma kalau kita lihat ada lebihan dia ambil, itu sebenarnya fee. Dan fee ni dia tidak sama. Mungkin kita rasa fee dia mahal kan, lebih, itu hal lain. Asal dia memang boleh lah. Money exchange dia boleh exchange duit. Cuma Haji kata tu kadang dia tak sama, kadang macam lebih sikit. Itu dia punya kadar yang dikenakan kat atas kita lah. Dia selain daripada dia adalah kadar dia kan, yang dia kena ikut. Saya in detail saya tak pastilah, saya tak pernah tukar duit US. Saya tak tahu dia change dia dia rate dia tu macam mana. Tapi kalau nak isu syariah dia tidak ada lah. Okey je. Cuma dia macam mahal ke apa tu saya tidak tahulah. Kan? Allah Ta'ala alam. Kena tanya dia lah ya. Baik, balik pada yang tadi ya. Buku ni saya masukkan 15 bab saja yang sekira yang banyak diguna pakai, bukan hanya dalam konteks kita hari ini di pentah awam, tapi juga di perbankan dan institusi kewangan. Biasanya 15 ni lah. Sebab itu sebenarnya bila sebut muamalah harta dalam Islam, dia luas. Ya. Kalau kita lihat bab-bab yang ada dalam fiqh, dia tak kurang daripada 50 bab, merangkumi 9 kitab yang besar. Kitab ni makna bab yang besar. Macam kita kata ibadah lah. Ibadah ni tuan-tuan, dia ada 6 atau 7 kitab yang besar. Kita ada kitab taharah, kita ada kitab solat, kita ada kitab janazah, kita ada kitab puasa, kita ada kitab iktikaf, kita ada kitab zakat, kita ada kitab haji, kita ada kitab jihad. Campur-campur tu tak kurang daripada 6 atau 7 kitab. Kitab ni makna bab yang besar lah. Betul tak? Bawah kitab tu pula, kalau kitab taharah ada 11 bab. Ada bab air, ada bab bekal-bekal makanan, ada bekal, ada bab qada hajat, ada bab siwak dan khisalul fitrah, ada bab wudu, ada bab tayammum, ada bab al-mashu alal khuffain. Banyak bab. Sampai hujung babun najasah dan babul haidi wan nifas. Campur-campur ada berapa? Ada 11. Masuk kitab semayang pula. Banyak juga babnya tu. Betul tak? Ada syarat wajib semayang, syarat sah semayang, rukuk semayang, sunat semayang, perkara-perkara yang makruh dalam semayang, perkara yang membatalkan semayang. Ya. Sampai kepada babul jamaah wal jum'ah, bab jamaah dan Jumaat. Masuk tu semayang sunnah, hari raya apa semua kan. Ada banyak, sekurang-kurang 12 bab. Pergi pula kitab puasa, ada pula ni 7 bab di situ. Kitab haji, ada ni 7 bab di situ. Campur-campur about 50 chapters juga. Betul tak? Jadi muamalah harta ni dia satu bab yang besar sebenarnya. Kan? Kerana Islam ni sebagaimana dia ajar ibadah, walaupun kita kata ibadah ni bukan muamalah, tapi bagi saya ibadah ni pun muamalah juga, tapi muamalah kita dengan Tuhan.
Cuma hari ni dia tidak digunakan lah perkataan itu jika ia merujuk kepada ibadah. Tapi one day boleh jadi dia digunakan juga kan. Banyak dulu-dulu perkataan tu tidak digunakan, tapi after that dia digunakan. Saya ada pernah hurai tuan-tuan kan. Kalau perkataan akidah merujuk kepada ilmu tauhid, saya ingat kalau sahabat Nabi ada hari ni dia pun tercengang. Oh begitu, dia pun tak tahu. Pasal perkataan akidah hanya digunakan oleh para ulama after 300 years. Akidah tu, akidah dalam Quran tak merujuk kepada akidah yang kita faham, semata-mata simpulan je. Kita ambil tali, kita ikat, itulah akidah. Tapi after 300 years, bila ada seorang ulama, antaranya Al-Imam Al-Qushairi, dia guna perkataan akidah yang merujuk kepada simpulan iman. Benda yang kita percaya sungguh-sungguh, itulah akidah katanya. Ulama lain pun kata, baguslah perkataan ni kalau kita guna. Dia pun guna, orang lain pun ikut. At the end of the day, bermari tahun ke 400 Hijriah, 500 Hijriah sampai ke hari ni, perkataan tu jadi perkataan yang amat masyhur sekali. Bila sebut akidah, ia merujuk kepada satu ilmu yang nak membahaskan tentang ketuhanan dan perkara ghaibiyat. Betul tak? Samalah kalau kita dengan Tuhan ni orang tak panggil muamalah, tapi mana tahu one day ia juga disebut sebagai muamalah. Tapi muamalah kita dengan Tuhan lah, betul tak? Hari ni bila sebut muamalah kita dengan manusia, sebab itu kita panggil human dealing. Human deal with human. Tapi saya suka guna juga. Kita dengan Tuhan pun, ibadah pun muamalah juga. Tapi kita dengan Tuhan lah ya. Baik. Jadi ada banyak babnya. Kerana Islam ni tuan-tuan, sebagaimana dia nak ajar kita ibadah, muamalah kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga nak ajar hubungan kita sesama manusia. Ya. Selain daripada spiritual, kita kena ada spiritual yang kuat. Sebab tu Islam ajar ibadah. Kita juga kena uruskan material kita dengan baik, supaya manusia dapat hidup dengan aman damai. Itu tujuan muamalah disyariatkan. Betul tak? Kalau ibadah kita je baik, tapi muamalah, hartalah terutamanya, walaupun muamalah ada banyak bidang. Ada muamalah kekeluargaan, tuan-tuan belajar fiqh munakahat tu lah, muamalah juga tu. Islam ni ada 5 bidang yang besar. Satu je ibadah, 4 lagi muamalah. Muamalah kekeluargaan, kita panggil fiqhun nikah, the science of marriage. Ada muamalah kemasyarakatan, fiqhul jinayat. Ya. Ada satu lagi fiqhul qada, fiqh mahkamah lah ya. Bab saksi, bab ikrar apa semua tu, hatta bab sumpah pun, itu di bawah muamalah masyarakat juga tu. Sebab tu tak boleh main sumpah aja. Ada tata cara dia. Ada benda boleh sumpah, ada benda tak boleh. Kan? Kemudian ada muamalah harta. Itu kita sebut sebagai fiqhul muamalah al-maliyah. Cuma hari ni tuan-tuan, konsep muamalah tu dia telah disempitkan. Di mana bila kita sebut muamalah, dia lebih merujuk kepada harta. Sebenarnya muamalah ni dia luas. Dia bukan harta semata-mata. Kemudian dalam muamalah harta tu pula telah disempitkan lagi. Sehingga bila sebut muamalah, dia hanya merujuk kepada kegiatan, aktiviti yang berkait dan berhubung rapat dengan perbankan dan institusi kewangan. Sedangkan muamalah harta dalam Islam amat luas sekali. Akhirnya kalau kita mengajar kat masjid, hatta di universiti bahkan, hak kita duk fokus ni commercial muamalah lah ni. Hak bank-bank duk uruskan ni. Tapi muamalah-muamalah yang tidak komersial, walaupun dah hari ni dah mula dikomersialkan, tapi asalnya dia tidak berapa famous lah. Faraid, muamalah juga tu. Dan kita lihat hari ni isu faraid dalam negara amat besar sekali. Sebagai besarnya melibatkan mahkamah. Banyak KK tergantung. Kan? Pejabat tanah pun banyak KK tergantung. KK orang mati dulu tak diselesaikan sampai hari ni. Banyak tuan, berapa bilion harta faraid tidak diuruskan oleh umat Islam. Tuan-tuan boleh cek balik kat internet tu. Puluhan bilion lah. Wakaf tak apa famous lah. Itu dia panggil charity lah. Muamalah ni ada 2 pula kan. Satu commercial contract, satu charity contract. Saya sebenarnya commercial ni saya tak apa minat.
That's why PhD saya bukan komersial. Saya charitable contract, charitable muamalah. Muamalah charity. Charity tu lah for wasiat, ya, hibah, wakaf, ya. Tapi kita kena tahu jugalah komersial muamalah. Kerana sebahagian charity muamalah telah di komersialkan. Hak charity itu dah mula dikomersialkan. Hari ni bank pun ada buat wasiat. Bank pun ada buat hibah juga. Kan? Hak mana hak ada untung tu boleh lah buat, ya. Tak kisahlah, ya. Baik, tadi telah disempitkan lagi. Ya. Jadi saya pun nak buat nota ni kerana kita belajar dan mengajar di universiti. Kita cuba sebaik mungkin untuk nak dekatkan masyarakat kepada muamalah yang praktikal. Mana hak kita amal. Walaupun hak kita tak amal pun kita kena tahu juga. Dan kita akan sentuh-sentuh jugalah tuan-tuan. Banyak yang sudah tidak diamalkan. Sebab itu pemain muamalah ini dibuat dua lah. Satu yang klasik, satu yang moden. Prinsipnya sama tapi pengamalannya sudah ada banyak perbezaan. Daripada sebasic-basic perkara yang bersabit dengan jual beli, sehinggalah perkara-perkara lain yang melibatkan pelaburan, ya, yang melibatkan hal tadilah tu, exchange duit apa gitu gini. Yang mana kadang-kadang in detail banyak orang tidak tahu. Hatta hak duk mengajar macam saya sendiri pun, saya bukan tahu everything. Tuan-tuan tahu orang kata ulama muamalah Malaysia hak nombor 1 siapa? Daud Bakar. Profesor Daud Bakar, tuan. Tuan-tuan tengoklah YouTube, tuan-tuan nak mendekatkan diri dengan muamalah ni, tuan-tuan banyak-banyaklah tengok video beliau. Dia sendiri pun of course lah, dia seorang yang tawaduk, orang yang wara', ya. Walaupun dia tu kira nombor 1 tuan, dunia punya standard. Singapura ambil manfaat banyak daripada beliau. Rujuk beliau hatta dalam nak membangunkan industri wakaf di sana. Saya buat wakaf, PhD saya wakaf. Dan saya ada pergi kursus tentang wakaf baru-baru ni 2 hari di hotel. Kerana model-model di Singapura yang dibangunkan itu amat baik sekali. Kita ni banyak isu undang-undang. Banyak peraturan tanah negara, banyak ni kan. Isu apa nama? Pengurusan ya. Pengurusan wakaf kita masih di tahap yang ni lah, ya. Disampai isu-isu lain, isu politik dan seumpamanya. Walau bagaimanapun kita nak kena ada orang kata idea yang luas lah dalam muamalah. Cuma kita nak kena tahu jugalah yang kita amalkan ni. Jadi saya notakan hanya 15 bab saja. Di samping saya akan sentuh jugalah bab-bab yang lain yang mungkin tidak termuat dalam nota ini. Bab pertama mukaddimah. Dalam mukaddimah nanti kita akan belajar tentang nombor 1 ialah definisi muamalah, ya. Itu sekiranya semua yang belajar tentang muamalah perlu tahu apakah dimaksudkan dengan muamalah, supaya kita ada gambaran yang jelas, dan supaya kita bukan nak belajar muamalah hak dalam nota ni saja. Kita belajar, kita nak perbaiki diri. Jadi kita kena betulkan niat kita. Mungkin hak kita belajar ni tuan-tuan, saya tak ada hubung kait dengan faraid, tapi kalau ada isu-isu faraid yang kita hadapi, minta diselesaikan. Sama juga dalam ni tuan-tuan, kita akan sentuh sikit je pasal pinjaman. Kerana muamalah Islamik yang diuruskan di perbankan, hak pinjaman tu bukan lagi pinjaman. Jadi teori pinjaman ni dah tak ada. Sebenarnya muamalah ni masuk harta lah, ya. Saya singkatkan. Bila sebut muamalah, mana muamalah harta, ya. Jadi apa kepentingannya? Ya, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala bab mari ayat hukum sebanyak 500 ayat. Quran ada 6,634 ayat mengikut pendapat yang paling muktamad. Dalam 6,634 ayat, 500 daripadanya ialah ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Dan daripada 500 ayat tu, sebahagian daripadanya ialah ayatul muamalah al-maliyah, ayat tentang muamalah harta. Dalam Al-Baqarah ada ayat-ayatnya, Al-Imran ada ayat-ayatnya, dan surah An-Nisa ada ayat-ayatnya, yang kita akan pergi satu persatu bila kita lalu setiap bab-bab yang berkenaan, ya. Kita akan belajar sumber kepada fiqh muamalah. Sebagaimana fiqh ibadat ada sumbernya, muamalah pun ada sumbernya. Walaupun dalam konteks moden kita banyak buat perkara-perkara baru,
yang tidak dibuat pada zaman dulu. Of course lah, dulu mana ada internet. Hari ni internet macam-macam kan. Hatta kita nak beli hari ni, Allah, terlalu kompleks kerana manusia semua nak cepat. Hari ni kita nak beli tak payah pergi kedai, hatta kita nak buat urusan duit pun tak payah pergi bank, online je. Jadi apa sandarannya kan? Kadang-kadang kita beli duit dalam akaun tak ada pun, tapi kita dah masuk dalam akaun si penjual. Kalau kat Shopee ada Shopee Pay, betul tak? Lazada ada Lazada Pay. Macam mana pula hukumnya? Ada sandaran tak tu? Kita tak beli lagi, tapi duit kita bagi mereka simpan dulu. Kok duit kita tu dia pergi labur tempat lain dah, pergi hantar ke Genting Highland ke, tak nanya kita. Contohnya ya. Ada sumber-sumbernya ya. Dan of course bila ia melibatkan prinsip, ia mesti kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW secara khusus. Dan dalam hal yang terlalu kompleks ataupun furu', kebiasaannya ia kembali kepada ijtihad masing-masing. Ada nasnya yang am, tapi nas spesifik tidak ada, maka ia menggunakan pendekatan-pendekatan ijtihad masing-masing. Sebab tu kita tengok dah hal yang baru kan. Bitcoin ni boleh ke tak boleh kita nak beli, nak labur. Tengok Daud Bakar dia kata lain, betul tak? Tengok Zaharuddin dia kata lain ya? Dr. Zaharuddin kan dia kata lain, dia tak apa setuju. Dan bila kita baca jurnal-jurnal dan research ringkas yang ditulis oleh pensyarah-pensyarah universiti, saya lihat banyak daripada mereka tak setuju kan. Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing. Ijtihad ya. Ibadah pun sama juga kan. Orang tanya saya macam-macam pasal niat. Saya kata niat dalam semayang ni bukan semayang sajalah, niat dalam haji, niat dalam zakat, niat dalam puasa. Niat ni tuan-tuan, satu ayat Quran, satu hadis Nabi. Mana ayat Quran? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Itulah dalil niat. Nak tahu maksud, tengok ayat Quran, tengok maksud dalam tafsir. Hadis Nabi innamal a'malu binniyat, adalah sesungguhnya amalan itu dengan niat. Hadis Bukhari Muslim daripada Umar Al-Khattab. Dalam Sahih Bukhari hadis nombor 1. Dari Riyadhus Shalihin pun dalam dalam hadis 40 hadis nombor 1, hadis nombor 2 kot. Hadis nombor 1 kan. Dalam Riyadhus Shalihin pun hadis. Itulah satu-satunya hadis pasal niat. Jadi satu hadis satu ayat Quran. Cuma bab puasa tu ada hadis lain, hadis Ummu Salamah dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah. Tapi gilah dalam macam mana bincang bab niat apa. Itulah dalilnya. Very basic. Habis tu macam-macam ulama bahas tentang niat tu. Ijtihad. Kan? Sebab tu mungkin ada seorang ustaz ni kata tak boleh ni semayang fardu nak tukar jadi semayang sunat. Tengah-tengah kita semayang fardu zuhur, Allah, seorang mari lewat suruh masjid tadi kan, semayang zuhur. Lepas tu ada jemaah baru sampai, semayang zuhur juga berjemaah. Macam mana saya nak buat ni kan? Ada ustaz tu kata cukupkan 2 rakaat hak fardu tu jadikan yang sunnah. Maknanya kita tadi semayang fardu zuhur kan, dah tu dah ada orang semayang fardu juga, kita pun tukar sunat. Aku semayang sunat tukar, lepas 2 rakaat bagi salam. Lepas tu masuk kepada jemaah yang baru dengan niat fardu zuhur yang baru. Ada ustaz kata boleh. Kita balik buku fiqh pun ada ulama yang membenarkan, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-Majmu' kan. Okey je. Tapi kalau saja-saja nak tukar tak boleh lah. Ini kerana kita nak pergi kepada ibadah fardu yang lebih baik daripada semayang seorang fardu zuhur kepada main zuhur berjemaah. Tapi ada ustaz kata tak boleh. Mana boleh, fardu nak tukar sunat tak boleh, dia kata. Jadi orang tanya saya, kata ijtihad. Memang ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Tapi setahu saya dalam mazhab Syafi'i dibenarkan, dengan syarat kita nak pergi kepada solat yang lebih afdal. Ijtihad lah. Samalah dalam muamalah. Lebih-lebih lagi sebenarnya banyak isu-isu yang hanya melibatkan pendapat semata-mata. Yang mana lebih baik kita ikut, yang kita rasa tak apa nak baik tu kita tak payahlah ikut, itu saja ya. Kemudian kita belajar adab muamalah. Ini simple saja. Dalam buku-buku fiqh kadang-kadang ada berpuluh-puluh adabul muamalah. Kerana tuan-tuan, Nabi lah manusia dalam haiwan muamalah, manusia yang paling bagus. Tak ada manusia lain lagi.
Sebab itu kalau kita nak belajar adab bermuamalah sesama manusia, kekeluargaan baik, kemasyarakatan baik, hatta dalam harta sekalipun, Nabi lah ada antara role model yang paling bagus untuk kita ikuti. Sementara Nabi SAW memang ada banyak hadis Nabi ajar para sahabatnya yang berniaga agar menjadi peniaga yang betul-betul baik, bukan hanya di sisi masyarakat tapi juga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal sahabat Nabi tuan-tuan, memang most of them were businessmen. Memang sahabat-sahabat Nabi banyak businessmen. Adalah hak miskin tu, tapi kita ada list yang panjang. Sahabat Nabi adalah sahabat yang kaya raya. Mereka semua business. Ya. Dan biasanya ulama kita dalam fiqh muamalah, awal-awal dia dah bincang tentang kehebatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam hal ehwal perniagaan. Sebab itu dalam standard mazhab Syafi'i pun, kerja yang paling baik ialah berniaga. Ya. Walaupun hadis dhaif, bahkan palsu. Nabi kata 1/10 rezeki umatku ialah daripada berniaga. Banyak guna hadis tu kan. Ya. Tapi hadis tu dhaif ataupun sebagian kata palsu. Tak perlu hadis tu. Kita hanya perlu melihat kepada praktikal para sahabat Nabi SAW dan hari ini sendiri, di mana kebiasaannya orang yang berniaga adalah orang yang paling kaya dalam masyarakat. Dan bila dia kaya, dia boleh guna kekayaannya kepada agama. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan harta more than 86 times. Ini Syekh Abdul Hamid lah, Muhammad Abdul Hamid. Dia ni pensyarah ekonomi di Universiti Al-Azhar. Dia ada makalah dia. Mengikut kajian dia, dia kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut harta 86 kali, 86 times. Kerana kepentingannya dalam kehidupan manusia. Tapi sebahagian besar daripada ayat itu Allah Ta'ala ikatkan dia dengan infak, dengan sedekah, dan hal-hal yang baik seumpama itu. Bukan jadi kaya seorang ataupun jadi kaya kerikut, bukan. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, memang dia ada rubuk muamalah. Dia pun sebut harta tidak tercela pada zatnya, tetapi pada bagaimana ia diuruskan. Harta diuruskan dengan baik, of course lah, kalau kita guna pada jalan Allah, termasuk beri nafkah pada anak isteri dan seumpamanya, maka ia menjadi modal kepada kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita guna dengan cara yang tidak baik, kita terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang haram, betul tak? Meniaga benda-benda yang haram, kadang-kadang kita tak sedar. Sedar tu tak apalah kan. Melabur secara tidak patuh syarak, anda faham tu kan? Ada orang dia bagi kontrak kat saya, Ustaz, saya nak melabur frozen food di Terengganu. Saya nak tunjuklah Ustaz kontrak dia. Saya kata buat main lah, 19 muka surat. Pergi banyak lah tu. Saya baca first part daripada kontrak, dah tak patuh syarak dah kan. Apa dia? Dah jamin setiap bulan nak bagi profit secara tetap. Dan ada jaminan wang dikembalikan. After 1 year contohnya, dia akan kembalikan wang yang kita laburkan. Jadi first, walaupun 19 muka surat, 30 muka surat, hatta 100 muka surat pun, kalau ada benda macam tu, dia sudah tidak patuh syarak. Dia sudah jadi riba. Sebenarnya kita bukan melabur, tapi kita memberi pinjam kepadanya. Itu beza pinjam dengan melabur. Kalau pinjam, kita bagi duit RM100, dia kena pulangkan RM100 tanpa apa-apa lebihan. Kalau melabur, tapi dia kena pulang lah, wajib pulang, jamin tu kena ada, dia panggil taman. Tapi kalau melabur, dia tak boleh jamin. Kalau dia untung, dia bagilah balik modal tu, contohnya. Kalau dia tak untung, dia tak boleh bagi balik. Nabi mu kata al-kharaj bid-daman. Pelaburan mesti ada risikonya. Dia mesti ada risiko hilang wang, baru kira melabur patuh syarak. Tapi awal-awal dia dah jamin duit akan dikembalikan, tak ada syarak, riba tu. Oh, dia kata saya baru tahu Ustaz. Tak boleh kalau dah taruh duit ambil balik. Tak boleh ambil, dia dah tulis kat situ, duit dah taruh, kena tunggu matang baru boleh ambil. Tapi tak apalah, after 1 year dah matang, ambil duit kita. Kalau dia bagi duit, bagilah pada fakir miskin, jangan makanlah duit itu. Pasal itu bukan pelaburan, that is not investment, itu pinjaman.
Dan pinjaman kita tak boleh ambil keuntungan. Kalau kita ambil jadi riba, ya. Dan akhir sekali kita belajar elemen fiqh muamalah. Of course ada beberapa elemen. Dan akhir sekali kita sentuh yang keenam, tentang perbankan Islam lah, terutama kontrak-kontrak yang dilakukan di sana. InsyaAllah ta'ala. Itu mukadimah. Kemudian bab kedua, ketiga, keempat sampai ke-15, itulah bab-bab yang bersabit dengan muamalah harta, insya-Allah taala, yang kita akan bincangkan lah, ya. Tapi mungkinlah saya akan ambil untuk mukadimah dulu 2 atau 3 kuliah, insya-Allah taala, mudah-mudahan. Dan kalau ada soalan, tuan-tuan boleh tanya masa kuliah lah. Ya. Cuma ya, tanya di. Ya. Okey, pinjaman ni tuan-tuan, kita tak boleh ambil lebihan jika ia disyaratkan dalam akad, dalam kontrak. Maksudnya masa kita bagi tu, kita syaratkan, atau tak kisahlah pemberi ke penerima ke, dia syaratkan nak bayar berapa lebihan. Contohnya saya bagi Haji pinjam RM10, kemudian saya syaratkan Haji kena bayar RM10 1 sen. Contohlah, ya. Maka 1 sen tu adalah riba. Perbuatan itu haram, lebihan wang itu juga haram. Kalau kita makan, dia dianggap memakan harta yang haram. Saya pemberi mensyaratkan. Sama juga kalau si penerima yang mensyaratkan. Saya bagi Haji RM10, Haji pun kata saya akan pulangkan pada tuan RM11. Masa akad tu disyaratkan begitu, lazim begitu, maka dia juga adalah riba. Tak kisahlah daripada si pemberi atau si penerima pinjam, ya. Dia dianggap riba dan tidak boleh. Tapi kalau saya bagi Haji RM10, kan, masa bayar tu Haji bagi lebih, ambillah RM11. Lebih ni, tak apalah, saya hadiahkan, saya belanja, maka tidak mengapa, kerana tidak disyaratkan atau tidak disebutkan ketika akad. Tak ada apa-apa, Haji pun tak sebut, saya pun tak sebut, betul tak? Tahu-tahu Haji nak bagi lebih, saya tak kisahlah nak sebut hadiah ke atau tak sebut pun, ambil Haji RM11, lebih tu kira Haji punya lah. Term tu tak kisah nak kata hadiah ke, nak kata apa. As long as dia tidak disyaratkan semasa akad dan beri tu atas sukarela orang yang berhutang, maka ia dibenarkan. Kerana Nabi SAW pinjam, Nabi bagi yang lebih baik daripada apa yang dia pinjam, ya. Contohnya dalam hadis Bukhari daripada Abi Rafi', Nabi pernah pinjam seekor unta daripada seorang sahabat. Ini seekor unta, kan. Kemudian bila Nabi suruh bayar balik, bagi balik unta tu, Abi Rafi' cari-cari, dia kata aku tak jumpa unta yang macam kau pinjam dulu. Ada hok besar-besar belaka. Ma wajatu illa khiyara rubaiyan. Aku tengok semua unta yang bagus-bagus, gemuk-gemuk, semua hok umur 5-6 tahun ke atas. Nabi pun berkata kepadanya, iqdihi ahasinukum qadaan. Nabi kata bagilah besar pun. Yang terbaik di kalangan kamu ialah bila dia membayar hutangnya, dia membayar dengan keadaan yang lebih kepada sahabatnya. Maksudnya kalau kita bagi lebih, itu lebih baik, ya? Tak ada masalah sama sekali. Janji jangan syarat di awal kontrak, mana masa kita bagi tu dia syaratkan atau kita syaratkan. Bagi lebih tak apa, kita pun member kita, kan, dia dah tolong kita, ada orang tolong kita, bagilah lebih sikit, tak apa, okey je, ya. Kita pinjam motor dia, kan, tapi kalau pinjam motor dia lain, pinjam duit dia lain. Pinjam motor kita bagi kita isi minyak motor dia, itu bukan riba. Itu kira macam kita sedekah dia lah. Hatta kalau dia syaratkan awal-awal pun tak apa. Ustaz pinjam motor, ambil lah, tapi kau kena isi RM10 minyak. Oh, riba tu Ustaz. Itu bukan riba. Riba ni duit saja. Pinjam motor dia tak terlibat dengan riba. Itu kira upah dia sewa, dia kira macam sewa motor sajalah tu. Takkan nak pinjam kosong kot, isilah minyak RM10. Dia dalam bab pinjaman tadi duit saja. Kalau kita ambil lebih, dia jadi riba. Tapi kalau pinjam barang, dia bukan riba. Charge yang kita kenakan tu mungkin macam fee, macam servis, macam ijarah, sewaan, macam tu lah. Yalah, takkan nak pinjam free kot, yalah. Boleh, okey lah tu. InsyaAllah, ya. Boleh tak Ustaz sendiri bantu buat binding? Saya buat sendiri. Sebab Ustaz dah tahu mana-mana yang nak di print, mana nak buat.
Sama je. Saya PDF tu dah susun hantu lah. Tinggal print je. Kedai SB tu buat print sekali. Dan biasa yang kita buat kat Hmm. sini kita boleh Hmm. 30 buku. Ha. Jadi mana kalau boleh ustaz bainkan 30. Oh, buat saya siap. Pakai akaun kat saya InsyaAllah. Tengok nanti saya buat. Boleh lah, boleh. Nanti ingatkan saya je. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya buat A4 size lah, besar sikit. Saya ni kecil. Saya ni apa dia panggil ya? A3 kot, tak tahu. Kecil, saya buat kecil, senang nak bawa. Tapi tuan-tuan nanti saya buat A4 size. boleh ustaz. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. A5 A5 kecil. 30 biasa kita buat 30. Boleh, nanti saya buatkan. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita dapat memberi kita ilmu lah ya. Aku lukul hazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah surah An-Nas.